الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadis yang ke-39, Al-'afwu 'anil khata'i wan nisyan wal ikrah, yaitu memaafkan kesalahan yang berlaku kerana tersalah, terlupa dan kerana dipaksa. Itu tajuk untuk hadis ini. An Ibn Abbas radhiyallahu عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبهقي وغيرهما. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku kerana aku berhubung beberapa perkara. Al-khata' mana tersalah, bukan kesalahan, silap, tersalah, melakukan, lupa dan amalan yang dipaksa. Jadi 3 perkara. Dalam riwayat Ibn Abbas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 3 perkara yang mana kalau dilakukan dengan sebab berkait dengan 3 perkara ini, maka tidak dijatuhkan hukuman sebagai bersalah lah maksudnya. Iaitu lakukan kerana khata', kerana tersalah. Khata' ni melawai pada lawai pada sengaja. Lupa ataupun amalan yang dipaksa. Ini hadis hasan. Baik, minggu lepas pun kita sudah bincang dah sebenarnya hadis ini sebahagiannya. Cuma pada minggu lepas saya tak sempat nak menyiapkan dia punya slide ini. Jadi kita ulas semulalah secara ringkas. Sekarang ni kita nak tengok hadis ini dari sudut bahasalah, makna kalimah hadis. Tajawaza dengan erti memaafkan, iaitu tidak mengambil kira atau tidak menganggap sebagai kesalahan. Itu makna tajawaza. Li, yani innallaha tajawaza li an ummati. Tajawaza li kerana memuliakanku. Li itu asal makna dia, li itu untuk saya. Asal mana bahasa Arabnya. Jadi kalau kita terjemuh sini untuk saya, kerana saya, boleh juga. Tetapi terjemahan hak mafhumnya kerana memuliakan saya. Penting tu terjemahan itu kerana hadis ini dia ada kaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, beberapa hadis yang lain. Jadi innallaha tajawaza li, sesungguhnya Allah memaafkan kerana memuliakan aku. Li itu kerana memuliakan aku. An ummati, dari kesalahan, dari amalan yang dilakukan oleh umatku. Jadi maksud umat di sini adalah ummatul ijabah, bukan ummatul da'wah. Kerana ulama bahagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi pada 2. Saya sebut dah minggu lepas ni ini, iaitu ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Mana umat ijabah ni, mana umat yang ni makhluk, apa ni kita kata makhluk manusia lah. Manusia, masyarakat manusia yang menerima Islam itu. Dia panggil ummatul ijabah, umat yang telah menyahut seruan Nabi, yang disebut dia itu sebagai mukallaf lah. Selagi dia panggil ummatul da'wah,
umat Nabi juga, tetapi dia tak terima. Dia tak terima agama, dia tidak Islam. Maka dia tu wajib didakwah dia. Setengah ulama pecah pula. Dia kata umat dakwah ni maknanya hak tahu seruan agama, tahu ajaran agama, cuma dia tidak menerimanya. Kalau manusia di zaman Nabi SAW, dia tidak sampai agama Islam kepada dia. Misalnya dia berada di satu tempat yang sangat terpencil, sehingga tak sampai agama Islam itu kepada dia. Dia tidak tahu Islam itu apa. Ataupun sampai Islam kepada dia, tetapi Islam yang sampai kepada dia adalah keadaan yang tidak benar, yang tidak betul. Ajaran salah sampai ke dia. Ajaran salah yang sampai ke dia. Lepas tu kira lagu mana tu? Ni setengah ulama kata apa? Kira ahlul fitrah. Mana ahlul fitrah? Ahlul fitrah. Kalau tak sampai. Lepas tu persoalan kalau tak sampai tu kenapa? Itu perbahasan suku pula lah. Siapa nak dipertanggungjawabkan bila tak sampai agama kepada dia? Itu bab lah. Tapi kukuk mana pun kalau merujuk kepada yang sampai agama kepada mereka, dia bagi dua. Ada yang terima, yang kita sebut sebagai ummatul ijabah, dan ada yang tak terima, kita sebut ummatul da'wah. Umumnya gitulah. Ni boleh katakan semua ulama terima lah ni pembahagian ni. Jadi maksud umat aku tu umat ijabah. Umat ijabah mana kita ni hak terima Islam dah. Hak sudah mengucap dua kalimah syahadah itu. Sudah mengucap dua kalimah syahadah. Al-khata'u. Al-khata'u ni apa maksud? Al-khata' ni mana melakukan secara tersalah. Al-khata'u dengan erti seseorang bermaksud melakukan sesuatu, namun yang terjadi adalah yang sebaliknya. Maksud asal nak buat begini, tiba-tiba yang berlaku lain daripada yang dimaksudkan. Iaitu yang tidak dimaksudkan yang berlaku itu. Umpamanya seseorang membelah kayu, tetapi serpihan kayu terkena seseorang yang berada berhampirannya. Perbuatan ini tidak dimaksudkan dan ianya berlainan dengan perbuatan al-amd, iaitu perbuatan yang dimaksudkan. Berlainan dengan al-amd, kerana al-amd ini itu ada tertinggal. Kerana al-amdu dia lawan pada al-khata'u. Kalau al-khata'u maknanya perbuatan yang tidak disengajakan. Al-amdu pula yang dimaksudkan. Al-amdu tu. Jadi lawan al-khata'u lawan pada al-amdu. Buat al-amdu makna buat dengan sengaja, dengan qasad, dengan nawaitu kita kata. Itu makna al-amdu. Jadi yang dimaksudkan tidak dikira salah adalah dari sudut dosa. Yang dikatakan tidak dikira salah, tidak dicas tu, itu dari sudut dosa tak ada. Namun beliau mungkin dikenakan diat, dikenakan bayaran, pampasan dan sebagainya yang kita akan bincangkan nanti. Semata salah kita kata, semata oleh kerana tidak sengaja dia bunuh orang, buat dak gitu, lepas tak apalah engkau tak sengaja, tak boleh. Tak boleh. Misalnya dia tak sengaja langgar basikal orang, langgar motor orang, menyebabkan rosak harta orang, dia tak sengaja, memang dia salah tapi dia tak sengaja. Apakah dimaafkan begitu saja? Tidak dikenakan apa-apa bayaran, pampasan atau bagaimana? Itu kita akan bincang selepas ni lah. Jadi yang zahir secara umum yang dimaksudkan tidaklah innallaha tajawazat, tidak ambil kira tu maknanya tidak dicatat sebagai dosa. Sebab apa? Sebab tidak sengaja. Tetapi kalau kita tengok selepas ni lah, misalnya secara ringkasnya, kesalahan dia tu merosakkan harta dia. Dia tidak berdosa tapi dia kena bayar ganti rugi. Kalau dia tak bayar, baru berdosa. Dosa tu kerana tak bayar, bukan kerana perbuatan mula-mula tu. Gitu. An-nisyan. Apa makna an-nisyan? An-nisyan asalnya makna lupa lah kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu. An-nisyan makna lupa. Bila kata lupa ni dia kena ingat dulu, baru orang panggil lupa. Kita tak tahu sesuatu, orang tak panggil lupa, atau orang panggil tak tahu, jahil panggil lagi tu. Jahil. Bila kata nisyan, dia kena tahu dulu, selepas tu lupa. Itu orang panggil nisyan. Jadi nisyan asalnya mengetahui sesuatu, kemudian lupa akan perkara berkenaan. Itu makna nisyan. Ustukrihu alaih, yakni orang yang dipaksa, yakni melakukan perbuatan kerana dipaksa, iaitu melakukan sesuatu kerana terpaksa, bukan kerelaan hatinya.
Dan orang yang memaksa ada kekuatan untuk melakukan ugutan berkenaan. Misalnya, kalau kamu tidak kata Allah itu dua, aku bunuh kamu. Orang yang ugut tu, dia ada kekuatan. Dia ramah misalnya, dia sehat, dia lebih gagah, baru termasuk dalam bab ikrah, bab paksa. Tetapi kalau budak 5 tahun kata begitu, budak 5 tahun kata pada orang 20, orang 20 tahun, dia kata kalau abang tak kata Tuhan dua, saya bunuh. Budak tu umur 5 tahun. Tu tidak kira ikrah lagu tu. Sebab budak tu tak mungkin boleh melaksanakan apa yang dia ugut tu. Mana dia kena tengok keadaan pula lah. Ni kalau masuk mahkamah kan, dia akan bila masuk mahkamah benda-benda gitulah dia bincangnya. Kawan ni kata saya terpaksa. Dia bahas terpaksa, takrif terpaksa. Dia akan bahas situasi, siapa dia yang paksa. Dia bahas dia boleh ke tak melakukan ugutan dia. Dia kata nak bunuh, dia boleh buat ke tidak. Kamu ni dalam keadaan tidak boleh mengelakkan diri ke tidak. Semua dibahas semualah. Nak boleh sabit ikrah itu. Itu mana ustukrihu alaih. Okay, baik. Jadi makna umum hadis ini, kita nak tengok makna umum hadis ini. Minggu lepas pun kita sebut dah sebenarnya. Kita tak lupa. Jadi makna umum hadis, makna umum hadis ini. Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis ini bahawa Allah telah mengurniakan nikmat kepada umat ini, yakni ummatul ijabah. Ketika mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana sampai ke habis lah, itu akhir. Kalau hadirat buka surah Al-Baqarah itu, ayat yang terakhir sekali. Ayat dia panjang lagi. Cuba baca tu, lepas tu tengok terjemahan. Kalau ada tafsir cuba tengok. Itu maksudnya. Dalam ayat tu ada sebut doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Allah menjawab, ya, aku perkenankan. Mana ini hadis ni? Hadis. Jadi umat Nabi SAW diminta supaya berdoa. Doa tu maknanya, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kira salah, janganlah dicatat sebagai dosa apa yang kami lupa. Jikalau kami lupa buat sesuatu kerana lupa, tak ingat, kerana terlupa. Misalnya kita berjanji, janji ni kan wajib ditepati. Bukan janji ditepati, janji wajib ditepati. Jadi maknanya janji itu wajib ditepati. Tiba-tiba dia lupa kerana apa-apa sebab lah. Dia lupa. Jadi kerana terlupa tu janganlah kira sebagai dosa. Kalau lupa, tapi kalau sengaja memang kena dosa. Kalau sengaja memang kena dosa. Sebab tu janji wajib ditepati. Ataupun kerana tersalah. Kerana tersalah, ikutlah kita akan bincang selepas ni lah. Kerana tersalah, dan seterusnya lah. Dan seterusnya ayat tu. Kalau kita tak boleh kita jumpa, janganlah wala tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Janganlah engkau wahai Allah bebankan ke atas kami mana suatu perkara yang kami tak mampulah nak buat, seperti mana kamu bebankan kepada orang yang terdahulu. Janganlah. Sebab kalau kita tengok syariat Nabi dulu berat lagi pada syariat Nabi Muhammad ni. Kita akan tengok selepas ni. Berat. Umat Nabi ni betul-betul rahmat. Dari segi syariat, ya Allah, cukup ringan. Cukup ringan. Nak berbanding syariat umat-umat sebelum, seperti yang kita maklum lah. Memang dia lebih keras. Sifat syariat zaman dulu, dia lebih keras kerana sesuai dengan umat zaman dulu. Mana kalau umat Nabi Muhammad ni, oleh kerana umat Nabi Muhammad ni banyak kelemahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala di atas sifat Rahman dan Rahim dia, banyak dia meringankan. Banyak. Itu tak buat juga. Walaupun ringan pun. Mana Isra ni boleh kita mana terjemuh maknanya jangan beban ke atas kami mana perkara-perkara yang
Kemudian kita kata kesalahan yang berterus adalah maksudnya. Jangan buat. Mana kalau buat ada mari rasa nak bertaubat. Sebab benda kecil pun, kesalahan kecil pun kalau bersifat berterus dia jadi dosa besar. Lepas tu jangan berbagai kepada sesuatu yang kami tidak mampu. Tu tak boleh. Itu doa. Jadi benda tak mampu ni saya sebut secara umum lah. Tengok dari tafsir dia bahasannya. Benda tak mampu ni, apakah benda tu berat sungguh? Tidak semesti benda tu berat, benda tak mampu ni. Boleh jadi orang lain dia mampu, tapi kita tak mampu. Mana mampu tidak mampu dia benda yang bersifat nisbi, relatif, bergantung pada seseorang. Walaupun kita tengok orang itu mampu buat, tapi boleh jadi kita tak mampu. Kita minta. Jadi siapa sebenarnya yang paling tahu seseorang itu mampu ataupun tidak? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta tu. Kadang-kadang kita sanggup sesuatu kita tak mampu, tak tahu ya kita tak mampu. Maknanya bila kita minta tu, kalau kita sanggup, maka Allah bui kepada kita taufik, bui kekuatan sehingga kita mampu buat. Dia termasuk juga tu. Kadang-kadang kita sanggup sesuatu kita tak mampu sebenarnya buat, tapi kita tak tahu bahawa apa yang kita sanggup nak buat tu kita tak mampu sebenarnya. Itu kelemahan manusia. Jadi itu sebenarnya satu balak, satu bebanan pada manusia. Kita minta Allah jawab. Ataupun boleh juga dari setengah-setengah tafsir dia kata kita minta supaya Allah tidak bebankan kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Maknanya janganlah Allah letak kita dalam situasi yang kita tak mampu nak menghadapi situasi itu. Boleh juga dengan makna maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, kerana Engkau lah sebenarnya pelindung kami. Turunlah kami untuk menghadapi kaum yang zalim. Jadi ayat ni dia boleh rujuk semula. Ke mana pun hadis ni sebenarnya kalau mengikut ulama sebenarnya dia macam isyarat pada ayat ni. Sebagai isyarat pada ayat ini. Kerana setengah-setengah ulama kata, bukan setengah ulama lah, saya duduk tengok-tengok tu ulama kata hadis ni dia tak ada asbab wurud yang jelas. Hadis ni dia tidak ada asbab wurud yang jelas. Sehingga Syekh Ibnu Rajab pun kata, saya pun tak tahu nak rujuk mana hadis, nak cari mana asbab wurud dia. Dia pun tak tahu. Tidak, maknanya daripada sini kita faham hadis ni bukan semua kita tahu asbab wurud dia. Kalau kita tahu tu tahu daripada hadis lain, tahu daripada sahabat. Kalau tak ada pernyataan daripada sahabat, daripada hadis-hadis lain, kok juga hadis Nabi, kita tidak tahu. Sebab asbab wurud hadis, sebab berlaku hadis apa, rentek test sehingga keluar hadis ni, kita tak boleh nak khayal tu. Kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak musyawarah tu. Dia mesti ada pernyataan daripada sahabat Nabi ataupun nas-nas yang lain. Jadi kalau mengikut pensyarah, misalnya contoh Ibnu Rajab Al-Hambali, syarah hadis ni kata payah juga dan saya tak jumpa. Tetapi umumnya ulama sebut hadis ni sebenarnya dia isyarat kepada ayat ni, ayat terakhir dalam suratul Baqarah itu. Selain daripada itu, melalui hadis ini Nabi nak cerita kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada umat ini dengan tidak menganggap salah perbuatan yang lahir dari mereka dalam 3 keadaan, iaitu lupa, tersalah dan dipaksa. Sebab itulah setengah-setengah ulama sebut dalam huraian hadis ini, dia kata kalau umat zaman dulu kalau buat dengan lupa, dengan salah, dipaksa pun dikira berdosa. Maknanya dia kena bertaubat khusus. Kena bertaubat. Kalau hak ni tak perlu bertaubat. Maknanya kalau umat terdahulu, kalau dia tersalah melakukan kesalahan atau terlupa janji, dia lupa, bukan sengaja, ataupun dia dipaksa untuk melakukan perbuatan yang menyalahi agama Allah, maka dia dikira dosa, dikira berdosa. Benda tu hilang dengan taubat. Itu saya ada. Maknanya kalau dia tersalah melakukan kejahatan, kalau dia tidak bertaubat, maka dosa itu kekal sampai hari kiamat, dibawa di hadapan Allah SWT. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW berdasar kepada hadis ini, dan sebenarnya banyak riwayat-riwayat lain yang disebut. Nabi kata, ada setengah riwayat kata fuddilna 'ala nas salatun. Kita dilebihkan berbanding umat sebelum kita ni tiga perkara.
Ada dari riwayat kata 5 perkara, berbeza-beza riwayat kan. Misalnya dia kita kata ju'ilat liyal ardu masajida. Bumi ni Allah SWT buat khusus. Bumi di mana-mana saja sama sahaja bumi. Asalkan dia bersih, kita boleh sujud, boleh semaya. Atas tanah gitu pun boleh. Tak ada sejadah ke apa pun boleh. Tanah mana-mana, tanah Karbala ke, tanah Mekah ke, tanah Madinah ke, tanah kapal kita, serupa ya. Serupa, tak ada lebih. Tidak kata kalau setengah tanah tu siapa suci, tak boleh semaya kalau tidak sujud atas tanah tu. Hak tu sesak, itu pokok sesak. Serupa, jelas sebut. Tak ada kelebihan tanah ni sebenarnya. Atas nama tanah tu untuk kita sujud semaya. Kalau masjid tu lain lah. Sebab ada hadis kalau atas nama tanah, semata-mata tanah. Mana tak perlu kita rupuh oleh poket tanah, bawa pergi mana-mana kalau nak sujud, kerana anggap misalnya tanah tu kita kata ada kelebihan. Tak perlu. Kalau ada orang buat gitu, itu ajaran salah. Bercanggah dengan hadis tu kuat, fuddilna, ciri khusus. Bahkan ulama sebut ini merupakan ciri khusus keistimewaan Nabi dan umat dia. Mana kita boleh sujud, boleh semaya di mana-mana kalau tempat tu suci. Mana sah. Lepas tu tanah tu juga kita boleh guna untuk taharah secara tayamum itu. Itu yang kedua. Yang kedua. Lepas tu ni mana perbuatan dilakukan kerana tersalah tentu. Dalam hadis lain adalah sebut 5, banyaklah hadis tu. Ada disebut lain, kadang-kadang tak serupa disebut kerana banyak ciri-ciri istimewa Nabi dan umat Nabi SAW. Lepas tu hadis-hadis boleh cek lah, boleh tengok misalnya kalau kita cari dia mudah lah ni kerana hadis pun dalam bentuk digital. Kita nak tahu hadis ni duduk mana, mudah kita tarik dia ayat hadis ni dalam kitab ni kita boleh rujuk lah dalam maktabah rumah kita tu, dalam kitab ni mudah zaman sekarang. Kalau dulu hadis-hadis nak cari hadis tak ingat duduk dalam kitab mana, kena tengok Mu'jam hak 5 jilid. Orientalis pula buat tu. Orang kafir pula buat tu Mu'jam. Kamus hadis. Dia ayat hadis ni duduk mana-mana. Lah ni mudah. Sebab dunia lah ni dunia maklumat dalam bentuk digital. Tarik yang kepala hadis ni ataupun kita tengok hadis tu, kita anggap kat mana perkataan yang paling penting dalam hadis ni. Kita tarik tu. Dia ketubik dia kira ayat duduk dalam hadis mana, dalam kitab mana. Boleh saya nak rujuk. Jadi bila kita tengok banyaklah disebut antara ciri-ciri kelebihan umat Nabi sendiri dan umat Nabi berbanding umat terdahulu. Antaranya ni, kalau umat terdahulu bila buat dengan tersalah, dia dikira dosa. Dikira dosa. Mana tak ada kompromi bab tu. Cuma dia kena bertaubat lah. Sebab kita ni tak perlu bertaubat. Sebab apa? Tidak dikira dosa. Gitu. Itu maksudnya. Perbuatan yang dilakukan dalam 3 situasi ini tidak ada makna qasd. Jadi kenapa tidak dikira sebagai dosa tu? Sebab apa? Perbuatan yang dilakukan kerana tersalah, terlupa atau dipaksa, dia tidak ada makna qasdus syai'. Qasd nawaitu tu tak ada. Hak dikata innamal a'malu binniyat itu dah tak ada tu. Tak ada tu. Sebab dia buat tu dengan dia maksud ke, tidak dengan sengaja. Jadi kalau buat tu kerana terlupa, tu tak termasuk dalam tu. Tidak dikira. Makna untuk cas, untuk malaikat tulis sebagai perbuatan dosa, tak ada. Tidak dicatat. Kenapa? Kerana tidak ada niat tu, tidak ada dalam perbuatan tu, niat tu tidak ada. Misalnya seseorang bawa kereta, dia langgar orang, siapa mati orang, beberapa orang nak mati, tapi dia tidak sengaja. Memang dia tidak berdosa. Cuma itu umumnya gitu. Tetapi kalau kerana kecuaian dia, tu bab lain lah. Misalnya kereta dia tak cukup syarat, tidak selamat kereta dia tu. Misalnya bahagian bawah setengah komponen dia berkayu misalnya. Saya kena ada ni tepuh dia. Pengalaman saya ni tepuh. Kita kesian dia orang susah tengok kereta. Kita nak bawa tu ada kayu 2 pak. Dia tak bawa, kan dia buat chassis balik. Kata ni kayu apa bawah kereta ni? Tak tahu dia kayu bawah kereta. Dia tepuh kereta saya. Dia tepuh kereta kita tepuh kereta orang je. Depan tu. Jadi kita pun kesian dia pakai gitu lah. Nak pakai senyap dengan begitu.
Tak apalah hak tu kita kira. Kalau dalam mahkamah dia mengambil kira belakang kereta ni lagu mana, adakah kereta ni berada dalam keadaan baik, itu tu bab lain perbicaraan di mahkamah. Tetapi asasnya dia tidak maksud nak langgar itu. Hak tu dimaksud sini, maka dia tidak berdosa. Tapi apakah kalau menyebabkan rosak kereta orang lain kerana kesalahan dia yang tidak sengaja tu, maka dia dibiarkan begitu, tidak dikenakan apa cas apa-apa? Itu dia ada khusus dalam perbahasan, dia ada kaedah dalam usul fiqh yang kita akan bincang selepas ni. Ada bab khusus. Boleh tengok dalam kitab Ashbah wan Nazair, Imam Suyuti itu dia ada bahas panjang. Cuma saya peringkas, kita ambil buat ringkasan itu. Jadi perbuatan yang dilakukan dalam situasi ini tidak ada makna qasdun. Sedangkan perbuatan itu dikira sebagai berpahala atau berdosa dikira dengan niat, yakni qasad seseorang itu. Kalau tidak ada itu, maka tidak adalah makna dosa dan pahala. Kenyataan hadis ini, kenyataan Nabi ini sebenarnya mengisyaratkan kepada pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Yang mana hadis ini mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di akhir surah Al-Baqarah. Seperti mana yang kita sebut tadilah. Kandungan hadis ini adalah sebahagian daripada kurniaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ianya difaham dari kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut innallaha tajawazali. Nabi sebut gitu. Sesungguhnya Allah tidak mengambil kira demi aku kerana nak memuliakan aku. Maknanya beberapa kali kita boleh faham innallaha tajawazali an ummati. Allah tidak kira salah kerana aku. Jadi kerana aku tu apa maksud li itu kerana aku, untuk saya apa maksud? Lam tu lam ta'lil lah, kerana dengan makna kerana. Lam ta'lil. Kalau ngaji lam ni ada lam harf arah ja tu, lam tu arah ja tapi khasiat dia. Kalau kita Urdu tu khasiat dia panggil. Kalau ngaji, saya mula-mula ngaji dulu sakit kepala, ngaji yang Maulana, ngaji sorah. Kita bahasa Urdu. Tak kepening kita. Dia kata tak usah tengok Urdu, tu tengok harap sudah. Sebab kitab tu ringkas. Mana khasiat? Khasiat juga disebut suara bahasa Arab. Jadi khasiat ada yang berbentuk ta'lil, ada yang berbentuk manfaah, banyak partikel lam. Kita panggil harah ja tu. Dia banyak makna dia. Supaya juga ala, banyak juga makna dia. Jadi sini dengan erti min ajli. Dia panggil lam ta'lil lah, min ajli kerana saya. Bukan untuk saya. Kalau untuk saya tu lam dengan makna manfaah. Ni min ajli lam dengan makna min ajli lam kerana saya, kerana takrim, untuk memuliakan atau tasyrif, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berdasar pada kenyataan ini juga kita boleh faham bahawa umat dulu tidak begitu. Bahkan dalam hadis hak saya sebut tadi, dalam banyak hadis yang sebut fuddilna 'alan nas, hadis tu panjang, hadis tu ujung hadis tu disebut. Hak ni hak kita duk bincang ni, mana tidak dianggap salah, tidak dikira dosa, perbuatan terlupa, tersalah dan dipaksa ini merupakan rahmat khusus Allah kepada umat Nabi. Umat terdahulu memang kena dikira dosa, cuma dia kena bertaubat lah. Nak hilang dosa tu dia kena bertaubat. Tu gitu disebut. Jadi perbincangan berkaitan hadis ini. Jadi perbincangan ini pun panjang juga, cuma saya ambil sikit kita tengok ni dulu hak asal. Jadi dari sudut fiqh lah. Misalnya dalam kitab Ashbah wan Nazair, sini pun dia ada buat juga ni ringkasan dia. Karena Imam Suyuti semasa membicarakan berkenaan dengan usul fiqh dalam kitab Ashbah wan Nazair, qawaid fiqh itu, dia kitab ni maknanya dalam bahasa Melayu kita ni dia sebut tajuk fasal gitu. Dan kitab ni maknanya tajuk besar. Kalau bab itu kecil sikit, lepas tu kecil lagi fasal, kecil lagi furu', misalnya dia tajuk semakin kecil. Dan kitab ni kitab at-taharah misalnya. Tu bab taharah, maknanya suatu tajuk besar. Dia tajuk besar, tajuk yang keempat dalam kitab Ashbah wan Nazair. Dalam tajuk yang keempat itu, dalam kitab tu Imam Suyuti
membuat satu perbincangan yang detail dan bersifat khusus berkaitan dengan an-nasi wal jahil wal mukrah, berkenaan dengan orang yang lupa, orang yang jahil dan orang yang dipaksa. Apa hukum orang ini bila dia melakukan sesuatu perbuatan kerana tersalah? Sama ada yang tersalah itu dalam bentuk perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang disuruh lakukan. Misalnya dia tidur, dia mengigau lah. Kalau kata dia mengigau, enggak kuat dah semaya ni, mengigau apa semaya. Nah, mengigau dah kata semaya, dia bangun. Dia bangun, dia ambil air semaya, dia semua kata kalau dalam pekoh ni dia banyak andaian dalam pekoh ni, style pekoh ni. Dia bangun, dia ambil air semaya, dia semaya. Mana kalau kita tengok tu kita kata sah semaya, tapi dia tak khabar tu, dia tidur. Tak jadi, sebab dia tak ada qasak dia. Begitu juga semasa dia tidur tu, dia mengigau, dia sepak saya dia kena gigi patah 2 butir gigi misalnya. Gigi depan pula tu, nah, sana ya 2 butir patah gigi. Tempat penting lah gigi depan penting tu. Tak ada tu masalah tu. Ngaji gerak yang baik ada tu. Katakanlah patah gigi. Kau tu aduh dia nyera seh nyera misalnya. Patut kira lagu mana? Tak ada sah. Patut lagu mana ni tak ada gigi orang patah 2 butir ni. Kita kira nanti dia jaga tu. Nanti dia jaga dia sebab tu dia ada kaedah tu. Dia ada kaedah khusus. Jadi bila dia bincang-bincang terus saya tu dia mari hadis ni. Mana dia bincang hadis ni berkait dengan tu. Bila dia bincang kau tu, inilah dalil dia ambil hadis ni. Jadi ringkasan dia begini. Dalam kitab tu Imam Suyuti sebut satu kaedah. Innan nisyan wal jahla musqitul lil itsm mutlaqan. Lupa dan tak tahu. Innan nisyana wal jahla, lupa dan jahil ni dia menyebabkan jadi gugur dosa secara mutlak, mana tidak berdosa. Kih lupa, kih jahil. Seperti ni lah pun dah janji, kita tak ingat. Janji tak ingat. Lepas tu marah lah orangnya. Susah lah kadang-kadang janji ni buat kau orang mari daripada jauh misalnya. Tiba-tiba kita tak ingat sungguh lah, bukan tak ingat buat-buat. Maka hal tu tidak dosa. Lepas tu susah lah, mana buat kau ni. Minta maaf lah, dia kena terima orang tu pun dia kena terima lah. Sebab nisyan ni sifat manusia. Dia pun boleh tak ingat tu, siapa-siapa pun boleh berlaku gitu. Jadi tidak kira dosa lah. Tidak dikira dosa. Mana tak perlu bertaubat maksudnya. Bila kata tak dosa, tidak ada taubat situ. Tak perlu. Itu dari sudut kaedah, dari sudut hukum pula. Ni saya tak sempat ni tu, saya tak sempat nak ubah kalimah dia. Adapun dari sudut hukum, maka yang terbahagi. SU tu sebenarnya jadi untuk keadaan itu. Adapun dari sudut hukum, kita nak hukum macam mana? Hak tadi dari segi kaedah. Lepas tu hukum ni lah kan? Sekarang hukum ni 5 hukum. Apakah kita nak kata harus, sunat atau tidak ya? Lagu mana hukumnya? Sebab kadang-kadang kesalahan dia melibatkan orang lain. Kadang-kadang dia melibatkan kita dengan Allah hubung kita. Kadang-kadang dia melibatkan harta dia. Kadang-kadang melibatkan nyawa dia. Macam mana? Itulah ulama bagi pula kepada 4 bahagian. Adapun dari sudut hukum, maka ianya terbahagi pada 4 bahagian. Nikih lupa, hak tidak sengaja, lupa dan tidak sengaja lah. Kalau dipaksa, tu bab ikrah tu bab lain. Misalnya dipaksa bunuh orang, tak boleh. Kalau dipaksa siapa paksa bunuh orang, tak boleh. Tak boleh tu. Tak apalah tu, kita bincang akhir datang lah tu. Bab ikrah dia ada khusus dalam fiqh. Mana-mana fiqh dia akan sebut babul ikrah, bab paksaan, orang yang dipaksa. Dia isnad pada ayat tu lah. Wa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Okey, baik, tak apalah tu. Dari sudut hukum pula berkenaan dengan lupa dan tersalah ini, yang pertama dia bagi 4. Jika kedua-duanya, yakni lupa dan jahil, berlaku kepada meninggalkan suruhan agama, berlaku kepada amalan
yang bersifat meninggalkan suruh agama, maka tidak gugur hukumnya. Jadi lupa dia jahil. Contohnya jika seorang meninggalkan salat, dia tak ingat nak sembahyang, boleh jadi. Ataupun dia tak ingat nak puasa, misalnya, ikutlah apa sajalah hak berkait dengan suruh agama, tidak berkait dengan orang, berkait dengan dia, dengan Allah maksudnya. Misalnya tak ingat nak sembahyang, dia ingat ke sembahyang tu salah tu, tiba-tiba masuk waktu asar, lepas tu yakin pula Zuhur dia tak sembahyang. Lepas tu nak kira lagu mana hukum? Nak kira lagu mana hukum? Jadi hukum dia wajib beliau qada. Wajib qada. Memang kesalahan dia tinggal tadi tak dosa. Tak dosa tu suku. Tapi dia wajib qada tanpa khilaf di kalangan ulama. Sebut gitu, dia wajib qada. Kalau bersifat amalan-amalan wajib antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wajib qada. Gantilah maksudnya. Walaupun tak dosa, tak dosa. Supaya tersalah, kita tersalah makan dalam bulan Ramadan siang hari tersalah. Tu ada hadis tu ada hadis yang kalau kerja pun nambah 2-3 kali misalnya. Tapi dia tidak sengaja, lepas tu baru tahu penyakit dah. Sahur tidak ketemu banyak dia makan. Misalnya salah, tak apa. Lepas tu dia kira tak salah sebab dia makan, dia bukan buka. Tak apa tu. Supaya juga bila dalam kitab fiqh sebut kalau dia tersalah makan, salah buka lagi, salah juga. Orang biasa hari mula-mula hari mula-mula sama kena nyakit dia pening-pening waktu gelap, nampak cuaca redup itu, dia pun tidur bomnya orang biasa. Kebetulan bini dia itu agak sibuk sikit, sedia awal lah makan tu, tengok atas meja jalan dah, dia kata hak nak buat buka ni. Dia pun pening hari mula-mula buka selalu. Betul memang tak ada orang di rumah tu, dia seorang ada. Mini dia klik mana pergi mana, dia makan makan. Lepas tu baru dia yakin rupanya tak ada biasa. Tapi dia makan tadi niat buka, memang puasa dia tu tak jadi, cuma dia tidak dosa. Inilah maksud hadis ni. Antaranya tidak dikira dosa tu, tetapi hukumnya macam mana? Dia wajib qada. Kalau tak qada, dosa. Kih tidak qada itu. Bukan kih dia terlupa, bukan kih dia salah. Tu. Tapi kalau dia makan bukan dengan maksud buka, kerana ingat tak puasa, tu tak perlu qada. Dia puasa dia pun tidak batal. Dia boleh teruskan. Hari tu bereslah dia hari tu. Tak apa nak buka orang bangari. Dah kena parak dah ni. Tu tak apa. Tu tak apa. Maknanya kalau hubungan kita dengan Allah, kok mana hubungan kita dengan Allah ni mudah sikit kita nak kira, mudah sikit kita nak urus tu, sebab tidak melibatkan kita dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kedua-duanya berlaku, yakni lupa, tersalah dan lupa itu berlaku pada perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang termasuk dalam manhiyin, perkara yang dilarang, yang mana perkara itu tidak berkait dengan merosakkan, maka tiada apa-apa hukum kepadanya. Contohnya misalnya, contohnya seseorang minum air. Sini dia ada perincian dia. Seseorang itu minum air, dia salah. Kita kata lupa. Kalau lupa ni gini, kalau dalam kitab fiqh, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dia lupa. Mungkin dia nyasar tidak Islam. Bila dia tidak Islam ni, memang dia minum air ni supaya sejuk lah kita kata. Bila dia masuk Islam, hudatsa'u ahdin bi kufrin, dalam hadis sebut. Hudatsa'u ahdin bi kufrin ni makna orang baru berpisah dengan zaman kafir. Dalam hadis pada sebut tu. Jangan kita layan serupa dengan orang Islam, hak keturunan Islam dah tu. Dia tak serupa hukumnya. Dia baru berpisah, dia baru masuk Islam. Jadi dia tak ingat. Dia buat apa sekali. Dia pergi minum. Lepas tu tak boleh kita ni Islam tu, misalnya. Ataupun dia jahil, dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahawa waktu tu arak misalnya.
minum kata-kata sampai jadi mabuk lah. Patutlah ke mana hukum dia? Tidak dikena apa-apa had ataupun ta'zir, tak ada. Kerana orang minum arak ni dia kena bedah atas belakang tu. Nah, dia ada hukum khusus tu. Tak kena pada dia. Kenapa? Kerana dia lupa dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan jahil. Jadi masalah tu gitu secara umum. Maka tak apa. Sebab ini tidak melibatkan merosakkan harta orang. Tidak. Hak rosak akal tu tidak harta orang dia kira. Akal tu rosak juga. Bila minum arak sama mabuk tu tidak kira itlaf. Dia itlaf ni dia khusus dalam bab fiqh. Itlaf ni maknanya perbuatan yang merosakkan harta orang. Dia ada kena dhaman, dia kena bayar ganti rugi dan sebagainya. Hak tu bab lain. Hak tidak di bahagian kedua. Kalau bahagian kedua ni seperti sini dia ada juga sebut bahagian ni. Misalnya dalam contoh lain, saya ambil satu contoh saja tu bab minum arak misalnya dalam bab yang kedua. Di mana berlaku lupa ataupun jahil terhadap sesuatu tu, dia laku sesuatu dalam keadaan tu. Dalam keadaan dua situasi, situasi jahil, situasi lupa. Yang mana perbuatan dia buat perbuatan dilarang, tapi tidak berkait dengan itlaf. Tidak berkait dengan menyebabkan jadi rosak harta kan. Misalnya dia minum arak, tidak kira rosak harta lah tu. Ilaka, rosak akal, ilaka itu dia tidak kira itlaf. Kalau dalam bab lain, misalnya sini dia buat mari contoh. Misalnya al-ityan bi mafsadatil ibadah kal akli fi shalah wa irtikabi mahzuratil ihram allati laysa bi itlafin fal hukmu adamul ifsad wa adamul kafarah wal fidyah. Misalnya dia semaya tu benda yang disuruh, benda yang dilarang berkait semayanya ke dia? Ni tuan-tuan ni berkait yang dilarang, benda yang dilarang dari semaya ke dia? Buat benda-benda halal sebelum tu, makan, minum dalam semaya, bercakap, tak boleh lah. Dia buat hal tu. Sehingga dalam fiqh Syafi'i kan, kalau saki baki makan ni lekat di gigi, kita duk baca-baca tu terjatuh katakanlah atas lidah dalam fiqh Syafi'i lah. Fiqh lain pun sebut juga gitu. Dalam fiqh lain pun dia tidak cermat lah. Sebab tu kalau kita makan nak semaya kena khamar. Sebab itulah disunatkan mana kita gosok gigi setiap kali nak semaya tu. Nabi suruh tu nak jaga hak tu, takut terganggu. Ni duk semaya lidah tu main, duk terasa makan ni kan, boleh jadi kita pada pengalaman lah jadi terganggu tu. Berok kali jatuh atas lidah. Nak pergi lah ke mana? Dia pun telan misalnya. Orang boleh jadi batal lah semaya tu. Sebab dia telan. Sebab dia telan tu. Sepatutnya dia buat lah. Ni dia telan misalnya. Jadi telan tu dia tidak sengaja, dia ralik. Semaya kau syok dah ni ralik. Dia duk tinggal aku ikut lah ke mana situasi dia tu. Tapi tertelan dengan tidak sengaja. Lagu mana tu? Tu dikira tidak dosa lah. Tetapi mengikut ulama, kalau kecuali dia kerana memang dia tidak khamar lepas dia makan, dia tak jaga seperti Nabi suruh dalam hadis tu. Lepas makan khamar pun tidur. Tu pergi semaya. Jadi terganggu, menyebabkan jatuh sakit waktu tengah atas lidah dan tertelan. Hal tu boleh jadi dosa dia. Kerana apa? Kecuali dia. Dia tak jaga. Benda-benda gitu. Tetapi tak apalah, biarlah tu, kerana kecuali itu suku. Tapi semata-mata berlaku gitu dengan tidak sengaja. Dia jaga dah. Kadang-kadang kita pun gosok dah gigi, tapi ada juga lekat di luar ikhtiar kita dah tu berlaku. Tiba tertelan, bukan sengaja juga. Tu tak apa. Sebab hal tu tidak termasuk dalam bab itlaf. Sedangkan semaya dia tu kalau kira ni boleh jadi rosak lah, batal lah kira-kira. Tapi oleh kerana tidak sengaja tak apa. Dan hukum pun tak ada hukum ifsad semaya dia. Kita tak boleh nak hukum semaya tu batal, tak boleh. Yang kedua, kita tak boleh nak hukum dia dia kena bayar kafarah ke. Kalau dalam bab-bab kena bayar kafarah misalnya, ataupun kita kata dia kena qada semaya, dia kena bayar fidyah, tak boleh. Kalau tidak melibatkan hak itlaf itu. Ni hak bab yang kedua. Maknanya biasanya ulama sebut kalau setengah kitab lain dia sebut makna hak tu bab ibadat secara individu. Ibadat secara khusus peribadi. Okay, baik. Yang ketiga, jika kedua-duanya berlaku pada perkara yang dilarang, yang berkait dengan merosakkan, tu mana perbuatan yang dilakukan kerana nisyan, kerana terlupa atau khata', kerana tersalah, tapi perbuatan dilarang dan perbuatan itu berkait dengan menyebabkan jadi rosak harta.
maka hukuman ganti kepadanya. Dia kena ganti. Ada dhaman di sini. Ada kena ganti hukumnya. Contohnya, misalnya pembeli yang merosakkan barangan sebelum qabd kerana jahil, maka beliau mesti membuat bayaran mengikut pendapat yang asah, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Bila kita nak pergi beli barang, kita duk tengok tu, itu dalam khiyar majlis. Lagilah khiyar majlis dia panggil. Tidak qabd, tidak yadan biadin lagi, tidak merunjuk tetap berlaku lagi. Tiba-tiba jatuh, jatuh atas latar, pecah kata, ataupun rosak lah, ikutlah. Lagu mana? Dia kena bayar ganti rugi. Walaupun tak sengaja. Dosa tu suku, memang dosa tu tidak, tapi dia hukum dia dari segi fiqh, dia kena bayar ganti rugi. Sebab bila ketika dia sedang memilih, benda tu rosak kerana dia mengikut pendapat yang asah, dia sudah dikira qabdun bil itlaf. Dikira yadan biyadin, dikira beli dengan sebab rosak kerana dia. Ada segi fiqh. Tak dosa, tapi dia kena bayar. Sebab harta orang tu. Sebab ni berkait dengan milik orang, berkait dengan hak orang lain. Dia masalah lah kalau berkait dengan orang ni. Kalau sini dia banyak lagi contoh dia lagi, kita apalah. Yang keempat, jika kedua-duanya berlaku pada perkara yang dilarang, yang memestikan kena hukum. Itu tertinggal hukum hudud dan sebagainya. Hukum yang jelas disebut dalam kena hukum, mesti kena hukum begini. Jelas hukum. Maka berlaku syubhah untuk menggugurkan hukuman. Maka waktu berlaku syubhah, berlaku khilaf lah. Syubhah ni maknanya tak jelas jadi hukum tu. Kena bahas khususnya. Berlaku khilaf pula di kalangan ulama bila bincang tentang tu. Jadi tersalah melakukan perbuatan yang dilarang. Yang mana perbuatan dia tersalah hak dilarang itu memang ada hukum khusus. Ada iqab, ada hukum yang khusus. Maka dari segi hukumnya dikira hukum syubhah. Dia ada. Kadang-kadang kita ngaji fiqh dipanggil hukum syubhah. Syubhah. Untuk menggugurkan hukumnya. Nak kira lagu mana? Ni tak kira lah. Ada kan ulama bincang, tengoklah lagu mana tu. Misalnya tertinggal, tak apalah, saya nak ambil sini. Misalnya sebagai contoh, kalau kita nak mari contoh lah. Misalnya dia sebut sini, kata man qatala jahilan bi tahrimi qatli fala qisas alaih. Misalnya seseorang yang membunuh dalam keadaan jahil, dia tidak tahu. Tidak tahu bahawa membunuh ni haram. Lagu mana tak tahu, dalam fiqh dia kira andai ya. Dia tidak tahu. Maka tidak ada kisah padanya. Mana dia tidak tahu bahawa haram membunuh tu. Katakanlah dia tidak tahu. Benda ni hadirat boleh berlaku kepada orang yang baru masuk Islam. Dia tak tahu hukum. Dia tak tahu hukum, jahilan lagu mana. Memang dia tak tahu. Jadi bila bahagi mahkamah, naik mahkamah memang terbukti dia ni jahil. Banyak kau sabit bahawa dia ni jahil. Kata lagu mana hukum? Memang tak dosa. Tetapi walaupun tidak dosa pun, dia kena bayar. Dia pampasan dia kena bayar sejumlah harta, tak kira lah ada bentuk duit ke bentuk tanah, ikut kesesuaian yang ditentukan oleh hakim. Jadi kih ni kih negara, kih hukum yang berkait dengan pelaksanaan oleh sebuah kerajaan yang sah. Tok Ngulu tak boleh nak buat ni. Tak boleh. Dia kena negara Islam yang sah. Ada berdaulat hukum Islam. Ini adalah kerja pemimpin, kerja kerajaan, kerja Nabi lah. Bila Nabi duduk di Madinah, maka dia kena bayar pampasan. Sebab ada berlaku zaman Nabi, ada berlaku sahabat dia bunuh dalam peperangan. Bila kawan tu ngeboh, dia pun mengucap la ilaha illallah. Dia kafir asal. Sahabat kata ni kifar ni. Dia dia mengucap dua kalimah syahadat tu, dia terdesak dalam keadaan tersepit. Saat ni dia pergi molek-molek wan mengucap. Ini sahabat pun bunuhlah dia, mati. Jadi bila sahabat cerita kepada Nabi sebutlah, mu mana tahu takut dia Islam sungguh. Sahabat kata Islam wan dalam perang ni. Jadi Nabi nak ajar kepada kita, Nabi tapi bukan dia bayar, disebut dalam syarah hadis tu. Nabi bayar bagi pihak dia. Bayar pampasan kepada keluarga kawan itu. Gitu. Baik, tak apalah. Kalau dalam kitab fiqh dia kata orang pergi memburu misalnya. Bukan dalam hutan, terlindung balik daun. Kita tembak
tembak usaha ataupun panah usaha, tiba-tiba anak panah tu tersasar, kena orang. Usaha tak kena, usaha lagi kuat takut lagi. Tiba-tiba kena orang, mati orang. Itu dia panggil mana qatlu khata, bunuh dengan tidak sengaja. Qatlu ghairi amdin, bunuh dengan tidak sengaja, maka dia tidak berdosa, tetapi dia kena bayar ganti rugi kepada waris si mati itu. Itu tak sengaja, tak dasar, cuma dia kena bayar. Sebab apa? Tu berkait dengan hukum. Sebab membunuh ni dia ada hukum, dia qisas. Tu mana perbuatan yang dilarang yang berkait dengan hukum yang khusus disebut. Yang disebut dalam kitab dia panggil ada iqab, uqubah, hukum yang jelas disebut. Maka dia kena bayar lah. Gitu. Jadi bagi kes bunuh ni, hukum dia tu dia tidak ambil hukum yang paling tinggi. Kalau hukum paling tinggi kisah lah. Tapi dia ambil bila kata tidak sengaja, tersalah, terlupa, yang menafikan ada qasad membunuh, maka hukum kisah tidak dikenakan. Tapi dia hukum lebih ringan, iaitu bayar dia dan sebagainya. Dia ni boleh bayar dengan harta, sama ada duit cash ataupun harta lain lah, aset boleh, tak ada masalah. Jadi begitulah. Jadi insya-Allah perkara lain kita akan bincang semula dalam bab, misalnya dalam bab paksaan dan sebagainya. Dah ada lagi beberapa kaedah lain. Ni hadis ni dia banyak juga. Kita boleh faham, ulama kita faham kaedah. Daripada hadis ni kita akan bincang selepas ni insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.